Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis pilihan pada malam ni pada muka surat 10, hadis ke-14, dengan tajuk ancaman menyembunyikan ilmu. Ini perkara yang amat dilarang oleh Islam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man su'ila an ilmin 'alimahu thumma katamahu uljima yaumal qiyamati bilijamin min narin. Rawahu Abu Daud dan Tirmizi. Maksudnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, sesiapa yang ditanya tentang ilmu yang ia ketahui, kemudian ia menyembunyikannya, ia akan dikekang dengan kekangan daripada api neraka pada hari kiamat. Ini balasan kerana menyembunyikan ilmu yang dia tahu. Tak tahu tu cerita lain, huraian dia sikit. Dikekang dengan kekangan daripada api neraka. Mulut orang itu dikekang sebagai balasan setimpal atas perbuatannya. Ini kerana ia telah mengekang mulutnya sendiri dengan berdiam, sedangkan ia perlu memperkatakan sesuatu pada ketika itu. Jadi masa hidup di dunia dulu tak mau cakap apa, atau laku warung ke apa kan. Ada benda-benda kena cakap. Malam ni kita bahas ayat Quran, hadis banyak insya-Allah. Untuk membuktikan ini adalah tuntutan agama, yang ini berkata benar. Mula-mula sekali dalam tajuk ancaman menyembunyikan ilmu, saya tertarik dengan pandangan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Ketika ditanya apa yang menyebabkan agama Islam ni jadi rosak, afatuddin salah satu. Dia kata 3 perkara yang merosakkan agama. Apa dia yang pertama? Yang ini afatuddin salah satu. Yang pertamanya faqihun fajirun. Ulama bahas tuan-tuan, kalau kata-kata atau asar sahabat ni boleh dijadikan panduan, apatah lagi sahabat bernama Sayyidina Ali, yang di antara sahabat yang dijanji syurga. Di antara yang merosakkan agama tu 3 perkara. Yang pertamanya faqihun fajirun, orang alim yang jahat. Fajir ni boleh kata jahat, boleh kata fasik semualah. Yang kedua wa imamun jairun, pemimpin yang zalim. Ni di antara punca faktor rosaknya agama Islam. Jadi nak disebut mula-mula sekali ulama. Yang kedua disebut wa imamun jairun. Yang ketiga wa mujtahidun jahilun, mujtahid yang jahil. Dia keluar ijtihad yang tak betul. Ada satu mentang-mentang mereka ni diberi gelaran ulama ke, cakap ikut dannya. Dulu ada satu ketika, bukan nak ungkit, nak peringat, demi untuk mengharumkan nama negara, tak semayang tak apa. Tu kenyataan ni Ustaz, kita tak mau sebutlah nama orang tu. Dan alhamdulillah ada yang menyanggah kenyataan tersebut. Yang menyanggah kenyataan tersebut ialah seorang ustazah. Kebetulan saya balik daripada kuliah, tengok forum perdana dalam TV 3 suku.
Ada forum. Dia kata, kira ustazah tu saya tabik lah, pasal dia ustazah. Kalau ustaz saya tak heran lah, kalau berani cakap kan, ustazah. Dia kata saya ingin membuat pembetulan, dia kata macam tu lah. Baru-baru ni ada satu kenyataan yang menyebut demi untuk mengharumkan nama negara, boleh tinggalkan sembahyang. Kita di kuliah kita makna siap dengan dalil Quran, tak kita baca. Mayang memang tak boleh tinggal. Tak kita dengar. Bila dia cakap tu saya kata hebat. Tapi dia tak gam pun, orang tak gam pun lah. Contoh ingat dulu ada seorang hamba Allah, nama apa, Abdul Malik Maidin apa? Dia berenang Selat Inggeris tu. Abdul Malik Maidin ke Januddin Maidin ke? Tak tahu lah. Kan? Dia boleh seorang tokoh yang disebut sebagai ulama boleh keluar. Ni jenis nak kipas pun payah agak Rozi. Nah, jadi dengarlah semayang memang tak boleh tinggal dalam surah Al-Hijri surah ke-15 ayat 99. Sekali lagi ada tafsiran. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ayat ni ayat terakhir dalam surah Al-Hijri ayat 99. Surah ke-15 ayat 99. Dan sembahlah Tuhanmu sehingga datang kepadamu perkara yang tetap yakin. Uraian, tafsiran. Perkara yang tetap diyakini kedatangannya ialah mati yang menjadi tunangan hidup. Ayat suci ini menegaskan tentang wajibnya mengerjakan ibadah sembahyang yang 5 waktu dan yang lain-lainnya selagi nyawa di kandung badan dan berakal siuman. Alasan nak mengharumkan nama negara sampai boleh tinggal sembahyang subuh tak betul. Menyalahi ayat ni surah ke-15 surah Al-Hijri ayat yang terakhir. Ini puncak rosak agama tuan-tuan. Nah, lepas tu ada pula, bukan nak ungkit ustaz, nak peringat sebab Melayu ni mudah lupa. Kita ni kalau terdesak sangat boleh melacur. Ada tak orang cakap tu? Apa ni geng lepas apa? Tak mengangguk pun. Kau boleh percaya ni orang teman dia Saman. Fauzi. Jadi isu kita dah jawab juga. Awak tak ada kerja lain ke? Sampai nak kena melacur. Ni ijtihad lah ni. Mentang-mentang mereka PhD, kita ustaz besya-besya je kan. Mereka PhD. Hebat. PhD jenis ni maknanya permanent head damage. Tu kena faham lelok. Susahlah keluar kenyataan yang pelik-pelik. Ini betapa benarnya dan boleh dijadikan asas sahabat Sayyidina Ali sebagai panduan yang merosakkan agama 3 perkara. Ulama yang jahat, pemimpin yang zalim, kita tak urai lah benda tu, dan ketiganya ialah mujtahid yang jahil. Ada lagi asas sahabat tapi saya tak ingat siapa ni, yang mana beliau menyebut simfani min ummati idza salahu salahan nas wa idza fasadu fasadan nas al umara wal fuqaha. 2 golongan manusia, sekiranya mereka ini baik, keseluruhan manusia menjadi baik. Kalau mereka tidak baik, mereka jahat, mereka haprak, mereka mangkuk ayun, keseluruhan manusia menjadi tidak baik. Siapa mereka? Al-umara wal fuqaha. Pertama pemimpin, yang kedua ulama. 2 ni mesti tak boleh renggang. Sebab itu Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala pernah menyebut dalam kitab beliau, pemimpin, pemerintah wajib kena konsult, kena selalu menghubungi ulama. Jangan buang ulama, jangan tinggalkan ulama. Nak buat sesuatu keputusan, rujuk pada ulama. Di segi pandangan Islam macam mana, hukum hakam macam mana. Jangan duk pandai-pandai. Sebab dia bidang politik.
Kan? Dia bukan bidang agama. Cari orang yang ahlinya. Itu mukadimah tuan-tuan yang merosakkan agama Islam ialah di antaranya ulama. Sebab itu Nabi mengancam orang-orang yang menyembunyikan ilmu pengetahuan. Apatah lagi bila ditanya dia tak mau bercakap. Yang ni bukan hadis, ni bukan kata sahabat, yang ni kata ulama. Orang yang tak mau bercakap ni ialah syaitan bisu. As-saqitu 'anil haq, as-saqitu 'anil haq syaitanu akhrasu. Yakni orang yang mendiamkan diri di atas satu kebenaran, mereka adalah syaitan bisu. Ini kata-kata ulama. Bukan asal, bukan sahabat, kata-kata ulama. Baik. Jadi kesimpulannya malam ni kita nak bawa beberapa dalil. Pertamanya, apakah balasan Allah kepada mereka-mereka yang menyembunyikan kebenaran? Kemudian mana dalil Quran dan hadis yang memerintahkan umat Islam supaya senantiasa berkata benar, jangan sembunyikan kebenaran. Baik. Pertama sekali kita ambil sepotong ayat Al-Quran. Dalam surah Al-Baqarah ada 2 ayat, ayat 159 dan 174. Ini tuntutan supaya jangan sesekali menyembunyikan kebenaran. Benda kita tahu tapi kita duduk diam, warak, lingkup habis masyarakat, lingkup habis negara. Pemimpin songlak buang rakyat, pemimpin tipu rakyat, lah bukan tipu, kencing rakyat. Kita tahu pakat duduk sengap di segukun, tak mau kata apa, warak pun. Tu tak betul. Jadi mereka ini dalam Al-Baqarah 159 Allah sebut mereka dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh seluruh makhluk yang boleh melaknati mereka. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Itu dia dalil Al-Baqarah 159. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan, Allah sebut apa yang diturunkan oleh Allah, mereka menyembunyikan isi kandungan Quran. Mereka tidak menjelaskan kepada umat manusia. Setelah jelas kata Allah, Al-Quran ini ada pimpinan, bimbingan, pedoman, petunjuk untuk manusia, tetapi mereka tidak menjelaskannya, bahkan mereka menyembunyikan. Maka mereka ini kata Allah, mereka dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh seluruh makhluk yang boleh melaknati mereka. Tuan-tuan dan puan, Al-Quran, isi kandungan Al-Quran ini wajib diperjelaskan, wajib. Macam tadilah, kita tahu saja, kita tak tahu bagi orang lain lah cakap. Saya bukan tahu ke semua, Ustaz ni pun sama, dia bukan tahu semua. Jadi kita pakat-pakat kongsi yang kita tahu, cerita. Jangan sembunyi. Mana dalil Quran wajib memberi penerangan, penjelasan terhadap Al-Quran. Surah An-Nahli surah ke-16 di pertengahan ayat 44. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nas ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Sebab tu kena bercakap. Tak boleh kita sembunyikan ayat-ayat Al-Quran. Kena bagi penjelasan. Dan kami turunkan Al-Quran itu sebagai peringatan supaya kamu menjelaskan kepada manusia apa yang diturunkan oleh Allah kepada mereka. Moga-moga mereka berfikir, kamu buat macam ni, macam inilah balasan Allah. Kamu buat macam ni, macam inilah balasan Allah. Sampai hari ini tak reda-reda lagi COVID, bahkan terus meningkat. Perbahasan di kalangan para ustaz-ustaz pendakwah ni kuih rancak macam-macam pasal SOP ni lah. Semayang tak boleh main masjid lah. Macam di Selangor semayang Jumaat 6 orang lah. Saya pun dah buat keputusan tak mau dah pergi Selangor. Piangkut barang dah bawa balik dah. 20 tahun saya duduk di rumah tu cukup lah kan. Kalau nak pergi pun setahun sekali dua, tu pun bila nak reda kita tak tahu. Nak khutbah apa tuan-tuan, 6 orang saya dengar. Mangat pun hilang ni tu pun. Kemarin dulu khutbah di Masjid Sungai Limau.
Sini bila nak panggil kau sekali. Panggil sekali, bagi bergegap sikit. Boleh no? Nanti kita tok cantik. Lepas jemaat buat makan sudahlah, bukan nak makan sedap-sedap. Udang galah 3 kilo ke kan. Siakap 3 rasa cukup lah. Kan? Kalau 6 orang khutbah memang tak semangat. Celah-celah tu ada 2-3 orang sak-sak mengkit pi bilat yang, sak-sak mengkit pi bilat yang, kencing tak lawas pula. Tinggal 3 orang. Hak 3 tu pula sandak di dinding pakat lena pula. Siapa tak nak khutbah aku? Nah, iya ustaz. Nah, tu cerita dia tuan-tuan. Jadi macam itulah keadaan. Depa duk bahas, saya malas nak bahas, saya ambil jalan mudah. Itu tanggungjawab pemerintah buat ambil. Tapi jawapan dia ada, kadang-kadang setengah dia tak boleh terima. Nabi sebut, saya nak baca ayat Quran, saya nak baca hadis. Covid ni boleh kait dengan ayat ni, atau apa-apa musibah yang menimpa, Allah bagi warning, amaran. Surah Az-Zumar, surah ke-39 ayat 55. Lepas ni kita baca hadis pula untuk menguatkan hujah saya. Wattabi'u ahsan ma unzila ilaikum min rabbikum min qabli an ya'tiyakumul 'adzab baghtatan wa antum la tash'urun. Dan ikutlah sebaik-baik apa yang diturunkan kepada kamu yang datang dari Tuhanmu sebelum kami, kata Allah, kami datangkan satu musibah malapetaka dengan secara mengejut sedangkan kamu tidak menyadarinya. Salah satu tuan-tuan, betul Covid ni semua negara kena. Negara bukan Islam bukan, tapi kita sebagai orang Islam kena tengok Quran dan kena tengok hadis. Dalam hadis Ibnu Majah, wa ma lam tahkum a'immatuhum bi kitabillah wa yatakhayyaru mimma anzalallah illa ja'alallahu ba'sahum bainahum. Nabi dah sebut. Tuan-tuan, hadis saya baca ni hadis sahih Ibnu Majah yang dikaitkan dengan peristiwa akhir zaman, dalam arti kata tanda-tanda kecil yang akan berlaku kiamat apabila berlaku perkara ini. Apa dia? Dan apabila pemimpin satu kaum tidak mau melaksanakan apa yang Allah turunkan dalam Quran, undang-undang syariat Allah, mereka ketepikan dan tidak mau menjadikan Al-Quran sebagai pilihan, ketika itu kehidupan rakyat yang mereka pimpin senantiasa hidup dalam keadaan baksa. Ni makna ditimpa malapetaka. Ni malapetaka lah tuan-tuan. 18 Mac tahun ni genap setahun COVID-19. Tak sampai setahun, cuba tanya berapa ramai yang sudah hilang pekerjaan. Fauzi kerja je, tak kerja lah, kena buang lah. Nasib lah Fauzi. Hutang rumah banyak habis lah, selamat. Hutang kereta ada lagi, tak ada, cantik tak habis lah, nampak kenyai elok. Tuan, bukan sekadar berapa ramai yang hilang pekerjaan. Syarikat-syarikat yang bungkus tikar dah gulung tikar. Keluarga saya satu ketika staf dia 120 orang, lah tinggal 20. Hak 20 tu pun gaji kata 10,000 seorang, lah tinggal 5. Dia tak boleh pi lah. Ini dia hadis dia. Tak. Salah satu punca tak mau laksana Islam. Bukan kita kata kerajaan yang sedia ada. Mana-mana orang Islam jadi kerajaan kena wajib kena laksana syariat Islam. Tosa duk fikir pasal acong, pasal maniam. Dah. Pok-pok ni pun kalau dia tak erti lagi panggil mana kubur penampak ni. Hak kami ada. Kalau hampa tak mau hormat Quran, kami tak apa. Dalam perlembagaan persekutuan jelas agama Islam adalah agama bagi persekutuan. Tetapi agama-agama lain boleh diamalkan secara aman dan damai di mana-mana bahagian persekutuan. 3+1 itu hak kami. Hak hampa apa dah? Kami sebagai orang Islam nak syariat Islam. Dan syariat Islam kita habaq beratus kali dah. Tak ada kaitan dengan hampa. Untuk orang Islam saja.
Al-Baqarah 256, Yunus 99, pondok pagi. Itulah hormat sikit. Tapi kadang-kadang pemerintah ni pun cerai, lembut sangat. Pasti nak jaga keharmonian. Saya tak setuju. Kita beragama Islam kena tegas, khususnya dengan kafir munafik. Mana dalam Quran kena tegas? Al-Taubah ayat 73. Tu banyak orang masuk dalam Facebook, bila lah Ustaz Syarilun ni nak muncul ke kaca TV, taubatlah pun tak keluar Kalau keluar Ustaz, kita cakap macam ni, saya tak akan ikut skrip dia apa. Syarat memang ada orang RTM itu offer saya nak buat rakaman tak mau, live saya mau. Live payah tak lagi rakaman pun dia edit tinggal sikit, Assalamualaikum, Waalaikumsalam ni ceramah apa, Assalamualaikum Waalaikumsalam live ni semua orang tengok macam saya nak buat kuliah duha tu. Meluat kat saya pun ramai, aku tak beli. Tapi yang meluat tu tak ramai adik ada 2-3 ekor. Boleh panggil 2-3 ekor? Boleh kan no? 2-3 nangwai dah, nangwai nak babi. Jangan duk kata nangwai kat anak-anak kita, tak bagus. Tu perkataan siam tuan-tuan. Nangwai mai babi tu, anak babi. Kita cakap Islam bagi dalam Quran hadis pun ada orang tak mau, tuan panjang pasal. Saya sikit tak bimbang, tidur lena. Tak kepala uyuk kan, badan sihat. Tu bila tak sihat dah, tengkok kenapa? Baru berapa tahun umur? Tu bila berapa tahun umur? 48, insya-Allah boleh pergi sampai 78. Ni 66 dah, insya-Allah boleh pergi sampai 106. Cerita dia macam tu. Saya alhamdulillah tuan-tuan, saya tahu musuh saya ramai, tapi tidur tadi asap punya lena syok nak tidur pukul 2.35. Cucu main gerak, cucu nombor 2 Wan ingatkan nak gerak semua mangkit asap, nak telefon aku, nak tengok internet. Kata baguslah cucuan, kata aku lajak pukul 4 tadi mangkit lah. Tengok pukul 4 sedap tu tidur. Tu mana jiwa tenang. Kalau jiwa serabut tuan-tuan tak boleh lena. Siang payah lena, malam saya alhamdulillah walaupun musuh ramai, orang cerca, orang hina, relax. Hangpa berani main berhadapan aku nak dengar hujah hangpa. Takat duk masuk dalam kitab Facebook, duk hantam orang, kita tak mau layan kan. Tu cerita dia. Jadi itu di antara balasan kerana menyembunyikan kebenaran. Al-Baqarah 159, 174 Al-Baqarah disebut. Yang ni saya tak ingat dah, saya kena rujuk. Yang ni tuan-tuan, mana-mana manusia, mana-mana orang yang faham agama, faham tentang sesuatu tetapi menyembunyikan kebenaran, dia dapat hasil kerana menyembunyikan kebenaran amat buruk sekali tuan-tuan. Bunyi dia serupa agak, tapi di penghujung saya tak ingat, lama dah tak baca. Innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab wa yashtaru bihi thamanan qalila. Dia turut saat dia tengok. Innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab wa yashtaruna bihi thamanan qalila ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illa an-nar wa la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum 'adzabun alim. Tapi nak sebut sikitlah, kerana menyembunyikan kebenaran, hasil pendapatan yang diperolehi kerana menyembunyikan kebenaran, kemudian menjualkan ilmu agama. Apa yang dia dapat itu, keuntungan duniawi yang sedikit faedahnya itu, tidak lain mereka itu tidak mengisi dalam perut melainkan selain daripada api neraka. Pendapatan tu tuan-tuan, minta maaf lah pendakwah macam ni ya. Keluar kot TV cakap ikut skrip apa, cakap apa yang kita terlintas ya. Dosa duk patuh sangat. Saya pun pernah tuan-tuan pergi ceramah di Selangor. Zaman dulu-dulu lah kan senang nak boleh masuk ceramah Selangor, masjid, surau.
Dahlah kita tak ada apa tahu dia. Ngusi main jumpa ustaz di masjid ni ya. Ada benda-benda yang tak boleh cakap. Oh, kemas ustaz dia ajak aku. Kita selambah ya. Dengar dulu. Yang ni politik apa jangan ustaz. Okey baik insya-Allah. Pegang mikrofon yang tu aku cakap dulu. Waktu makan saya tanya dia macam boleh terima? Dia tak? Hai, saya cakap dari Quran hadis tau. Bukan nak main syok-syok tentang kerajaan. Muka tak malu time terkedarah main makan dengan aku. Bukan macam apa. Dia pun jamu ustaz lok banyak. Ada yang tunjuk kat saya pada. Tuan penceramah, tolong jangan campur politik dengan agama. On the spot saya belasah dia. Saya kata sesiapa yang menerima ideologi ini, segregation, memisahkan politik dengan agama, ini adalah ajaran Kristian dalam kitab Injil Matius. Cuma masa tu aku tak tahu muka surat berapa. Law kalau tanya aku boleh habaq. Chapter 22 verse 16 to 22 Gospel Matius sampai picek wasak akidah sengap ni. Dia kata kafir siapa-siapa yang memisahkan politik dengan agama. Bawa pula dalil Quran, wa nazzalna 'alaikal kitab tibyana likulli syai. Kita nak cabar Allah, sedangkan Allah kata Allah menurunkan Al-Quran dan menjelaskan segala sesuatu pada kamu, termasuk soal politik. Senyap. Boleh Wazi? Boleh? Wazi tak apalah, rumah tak butang, kereta tak butang boleh. Lah buat apa? Duk makan duit kita beli SP lah. Ada 10 juta. Lebih cantik, kaya 25,000 anak dah kahwin. Nah, itu cerita dia. Gelak-gelak juga saya bagi dalil Quran. Tak boleh sembunyikan kebenaran. Asalkan kamu nama ulama, kamu pendakwa tu. Kadang-kadang saya malas nak tengok ustaz dan TV saya tu. Tak ada cerita lain lah. Cerita duk salah mak bapak. Kepala bapak dia tak salah. Sebab tu bila forum berdana tuan-tuan, orang tak mau saya. Memang dia pas sakit. Almarhum Datuk Ishak Barum sampai duk horot belakang aku, suruh slow sikit. Aku peduli faham mufti. Kan? Orang tu lah bangun pergi tanya pula soalan sensitif, takkan kita tak jawab. Benda kita tahu ni. Man su'ila an ilmin alimahu. Orang tanya satu soalan yang hang tahu. Kemudian kita nak diam diri, kata yang ni kena bagi Datuk Mufti dah. Aku jawab, saya pulun kau dia punya gosok badan saya. Slow sikit kita. Sebab tu kalau orang nak buat forum berdana, mesti seorang ustaz tu tak jadi main. Takut. Tu pun jangan kalau tanya ustaz tu nak masuk syurga, nak masuk ingat syurga pak hang. Dengar mula-mula dia setuju. Berarti leleh tak main, ganti orang lain. Loh, takut. Kita pun tengok ya kadang-kadang cakap darah tu ke, patut orang tak faham Islam. Saya bukan baru, saya baru 30 tahun. Saya jenis jelas pasal saya naik Quran. Saya hati, saya takkan sembunyi. Saya tak hati, pergi tanya oleh. Boleh? Dek, nampak macam tak setuju apa? Tak setuju, pergi duduk belakang. Ataupun nampak itu pintu besar. Nak pergi hilang ngantuk itu hujah-hujah. Baik, itu di antara hujah-hujah. Saya pun mungkin tak sempat tuan-tuan. Allah mencerca dalam suratul Ali Imran ayat 187 ada lagi. Allah cerca orang yang jual agama, jual ilmu agama nak dapat keuntungan duniawi. Baik, mana pula dalil-dalil Quran dan hadis supaya kita bercakap benar? Ni pun kena faham ni tak? Ada ke? Kita baca hadis dulu. Sekejap lagi bawa pulun ayat Quran. Hadis yang pertama saya tak pasti, mungkin Imam Tirmizi. Qulil haq walau kana murran. Katakanlah yang benar walaupun pahit. Katakanlah yang benar walaupun pahit. Dalam bahasa Inggeris ada truth hurts. Benda yang betul ni, benar-benar ni menyakitkan kita. Kita baca hadis lagi bukan baca Quran.
Hadis yang kedua dalam kitab ni, lambat lagi nak jumpa kat belakang, mau 30 tahun lagi. Ala la yamna'anna rajulan haibatun nas ayaqula bihaqqin idza alimahu, rawahu Tirmizi. Setengah sebut Turmizi, setengah Tirmizi, setengah Tarmizi. Yang mana satu? Semua betul ya. Duk lorak apa nama dia? Yang penting itu hadis dia. Hadis ini sahih. Tadi saya tak pasti. Qulil haq walau kana murran, ada yang kata dia hadis itu hadis dhaif. Tapi yang ini sahih, Tirmizi. Ketahuilah, janganlah kerana kegerunan kamu terhadap manusia sehingga kamu tidak berkata benar sedangkan kamu mengetahuinya. Kamu tahu isu ni, apa punca isu ni, apa jalan penyelesaian, apa akan berlaku, tapi dia tak mau cakap, takut menyalahi hadis. Bagi pendakwah, mufti, ulama-ulama kerajaan, dengar hadis riwayat Imam Ahmad. Kalau Imam Ahmad, puak-puak Wahabi memang mereka tak tolak hadis dah. Puak-puak Wahabi memang Imam Ahmad ni memang pasal apa? Imam Ahmad guru pada Imam Bukhari. Kalau tak silap Bukhari dan Muslim dua-dua berguru dengan Imam Ahmad. Sebab tu Imam Ahmad mereka cukup tabi'ah. Tapi mereka lupa Imam Ahmad juga adalah murid kepada Imam Asy-Syafi'i. Dah Imam Asy-Syafi'i lepas tak mau lemah bidang hadis. Kemai. Itu depa yang pandangan. Banyak dalam ceramah-ceramah depa tak boleh nafi. Kita duk tengok video tu, kita tengok sendiri. Imam Asy-Syafi'i ini lemah dalam bidang hadis. Kemai. Kan? Yang hang lemah apa? Lemah tenaga batin. Kan? Aku kadang-kadang orang duk kutuk ulama ni, aku tak boleh tahannya. Aku naik angin. Itu orang panggil korang ajak hadis Nabi tersebut di akhir zaman yang mengundang bala apabila umat kemudian mencaci, menghina ulama-ulama dulu. Awak tak tengok anda kan? Jangan duk hina tuan-tuan. Kita tak standing dengan Imam Asy-Syafi'i. Kita baca sejarah dia betul ke tak? Kata 9 tahun hafal Quran lah. Ustaz noh, kita duk dengar 9 tahun Imam Asy-Syafi'i hafal 30 juzuk. Kita 96 tahun juzuk 30 tak lepas. Siapa dia aku tak tahu. Jangan marah. Nak pergi hilang ngantuk kan. Imam Ahmad sebut innahu la yuqarribu min ajlin wala yub'idu min rizqin ayyaqula bihaqqin aw yadhkura bi'azim. Kenapa tak jadikan hadis ini sebagai pegangan, sebagai pedoman? Riwayat Imam Ahmad, dengar elok tuan-tuan. Ni yang ni patutnya tuju pada ulama, mufti, para pendakwah, ustaz-ustaz. Ibu dengar, dan sesungguhnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah mendekatkan ajal dan tidak pula menjauhkan rezeki. Tu dia. Sekiranya kamu berani berkata benar dan berani menyentuh soal-soal besar. Faham Muzi? Kalau saya berani berkata benar, saya berani sentuh isu-isu besar, tak mati cepat mak apa. Saya mati bukan tuan-tuan yang menentukan. Tidak Wazi. Ni kalau takdir ada orang bubuh racun, Tata minum-minum tak mati. Fauzi nak kata apa? Tak matilah, pasal yang ni dia tak buh lagi. Kalau buh aku tak lapar nak minum. Mati tu ketentuan Allah. Ali Imran 145. Duk sembang kemas apa? Jangan duk sembang kari. Kita sembang kari pun kita ada dalil. Mati ni ketentuan Allah. Tengok Imam Ahmad meriwayatkan hadis ni, masya-Allah. Tidaklah dan sesungguhnya tidaklah mendekatkan ajal, tidak pula menjauhkan rezeki. Sekira kamu berani berkata benar atau berani menyentuh isu-isu besar, isu yang berkaitan dengan pemimpin negara. Tuan-tuan tengok, ustaz tengok TV, mana ada pernah sentuh? Tonoklah keluar TV. Saya dipahamkan satu siri 3-4 ribu bayaran tu. Kalau tiap-tiap bulan sekali.
Cukup lah. Tidak. Ada seorang ustaz dia cerita, dia pergi buat tahlil rumah orang kaya Tan Sri. Dia kata, dia cerita lah, habis-habis tahlil Tan Sri bagilah envelope kat dia. Dia pun bubuh lah dalam jubah kan. Duk bawa kereta tu, envelope tu duk belagar lah. Paha dia tu payah, tebal kan lah. Susah nak kono steering pun payah. Dia cerita macam tu lah. Berhenti tepi jalan, tarik envelope bawa keluar. Tu dia pun patah balik pergi rumah Tan Sri tu. Boleh tak kita buat tahlil sebulan sekali? Tak kena ceramah. 5,000 ustaz. Goceng lo, ciap beliau lo. Kaya ni cia. Hampa gelap hampa faham tak cakap Cina? Hampa jangan duk sembang kari sangat. Saya punya gelak ustaz tu buat lawak. Dia balik patah balik. Boleh tak buat sebulan sekali? Ni pasal dapat ni, dapat dunia. Tu yang nak mau cakap benar. Saya ni apa orang tak label, kasar dah, tak berhikmah. Pok-pok Wahabi memang tak kenal aku. Pasal aku duduk belasah reba. Kita pun tak main jumpa main. Aku nak dengar tu orang apa hebat tak mana kan. Aku nak tanya ayat Quran ni macam mana. Mereka pun bukan kemas sangat hadi, boleh lah, tapi kemas lagi Imam Syafi'i ni Imam Ahmad ampun tak mana. Nah, sesungguhnya tidaklah mendekatkan ajal dan tidak pula menjauhkan rezeki. Ajal ketentuan Allah, rezeki juga ketentuan Allah. Sewaktu kita hidup dalam kandungan ibu kita 120 hari, apa yang ditulis? 4 perkara. Tidak? Ajal, rezeki, bahagia atau celaka. Kan? Kita bimbang semua bab rezeki kan. Akidah boleh rosak. Tak yakin rezeki tangan Allah. Sebab jaminan mutlak daripada Allah ada dalam surah Hud, surah ke-11 ayat 6. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Allah yang jamin. Kita ikhtiar usahanya. Kan? Dia macam tu katalah mai kena Covid ni, ikhtiar usaha pun tak boleh jaya. Ni kalau dia buat PKP pula lepas ni jam 2 minggu sambung 2 minggu jadi balik macam asal dulu. Saya pun jadi buntu tuan-tuan. 18 Mac dah mula dah PKP kan. 2 minggu sambung lagi. Aku nak buat aja apa ni duk fikir ni. Kan? Tak boleh pergi mana. Dia kata kat rumah lah ni macam ni lah. Aku nak puasa. Awak puasa? Masa tu dah ada 15 Rejab lah. Dan nak buat kerja tak boleh Rozi. Warak bila sikit. Dia fikir kata rumah, kalau mati dalam taat pada Allah cantik kena Covid pun berbaloi. Aku nak puasa sampai bulan Ramadan. Ui, dapat puasa 15 hari bulan Rejab, sebulan Syakban dan sebulan Ramadan, 6 hari Syawal. Tak pernah aku puasa punya berlama 73 hari. Raya seharian, lepas tu sambung balik. Kuih tuan-tuan, seluang tak boleh pakai, terlonek. Bubuh lepas terlepas. Tu. Pasal tak tahu nak buat apa, duk fikir kalau kena ni pun tak. Kalau jadi lagi pasal nak buat juga lah. Saya tak boleh pergi mana dah. Cuma alhamdulillah kita ada sekolah, saya ada pergi buat live kuliah duha. Tu yang rasa tak boring. Nah, sampai hari ni kuliah tu on lagi. Nah, kalau tidak kita duk biasa bercakap kan. Itu nak buat apa kan, nak tidur sehari-hari. Dan dia kata tidur tempat ibadah. Dia nak tidur. Kan? Jadi tuan-tuan, itu hadis Imam Ahmad. Mari kita dengar pula. Untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam ada semua dalam Quran. Apa yang Allah perintah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah? 2 dalil. Surah Al-Hijri 94, Al-Maidah 67. 94 surah Al-Hijri. Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Saya tak mau terjemah. Tuan-tuan dengar. Kalau buka tafsir, tak payah buka tafsir. Yang ni mudah clear cut lah. 94 Al-Hijr.
Oleh itu, sampaikanlah secara berterus terang apa yang diperintahkan kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan janganlah engkau hiraukan bantahan dan tentangan kaum kafir musyrik itu. Nabi pun Allah perintah jangan sembunyikan kebenaran. Bila turun ayat ni tuan-tuan, selepas turun ayat ni, Nabi dia berdakwah secara terang-terang. 3 tahun saja Nabi berdakwah secara rahsia. Pasal masa tu Islam belum lagi kuat lagi. Bila turunnya ni, walaupun 13 tahun berdakwah di Mekah, 40 orang yang beriman. Itu pun ada yang murtad selepas peristiwa Isra' wal Mi'raj. Tapi inilah dalil, tak boleh nak sembunyilah, ni kena cakap terang. Sampai bila ni? Nabi pun 3 tahun tamu ya. Kan? Dalil kedua, Allah kata Nabi khianat kalau hang tak sampaikan apa yang aku turunkan kepada kamu. Al-Hajj ayat 67. Tuan-tuan tengok. Ya? Al-Hajj ni surah Surah Al-Maidah ayat 67. Al-Hajj pula dah. Ya? Allah berfirman, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaik min rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalatahu wallahu ya'simuka minan nas innallaha yahdil qaumal kafirin. Cuba dengar. Wahai Rasul, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampaikanlah apa yang diturunkan pada kamu yang datang dari Tuhanmu, menjadi satu amanah yang beliau pikul. Dan sekiranya kamu tidak berbuat demikian, hang sembunyi ke pasal takut dekat Abu Lahab, takut kat Abu Jahal, Allah kata apa? Hang belum menyempurnakan perintah aku. Mana khianat? Dan jangan bimbang, wallahu ya'simuka minan nas. Aku akan bagi perlindungan kepada kamu daripada gangguan manusia. Wallahu la yahdil qaumal kafirin. Allah tak bagi petunjuk pada golongan kafir. 2 ayat tu kita kata untuk Nabi. Mana ayat untuk Ustaz Syarilong pula? Oh dia. Ada tuan-tuan, jangan duk sembang kari. Ni sembang betul-betulnya gulai dengan sembang. Sembang kari dalam Facebook, entah Ustaz Nur Semai jumpa. Bagi dalil aku nak dengar. Kan aku nak sombong, Ustaz aku baca ayat ni surah berapa, ayat berapa, sebab tu ayat mampu tak boleh jawab. Imam Syafi'i tuan-tuan, asbabun nuzul semua diingat tu. Asbabun nuzul mungkinnya banyak. Ayat ni kenapa Allah tu dia boleh ingat? Duk kritik Imam Syafi'i boleh ingat tak? Kau lain ada kacau. Cakap India sikit tuan-tuan. Tamil. Kaisi lek romba custom. Duit tak ada hati manya susah. Hari itu saya ceramah depan orang India. Saya mau cakap India tak boleh, sikit-sikit boleh. Kasih lek rombo custom. Lepas sonok. Pasal apa? Pergi bagi hadiah kat mereka, buat tak sonok. Pergi bagi bantuan, sonok. Mari kita dengar pula untuk ustaz-ustaz, untuk para pendakwah. Ada kena rajin tengok Quran. Pertama saya pilih ialah surah Al-Ahzab ayat 39. Sebab tu tak boleh menyembunyikan kebenaran. Tadi kita mula kat pukul 8. Sikit lagi boleh tuan-tuan? Nah. Saya kalau Fauzi nak sombong tilam tak apa. Sebab apa Fauzi? Bayaran sama ya. Jangan duk berkurang pula. Itu satu kezaliman terhadap ustaz. Alladzina yuballighuna risalatillah wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illallah. Tu dalil suratul Ahzab surah ke-33 ayat 39. Ni kepada para pendakwah, orang-orang yang menyampaikan risalah Allah. Kata Allah, mereka tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Mereka tidak takut pada seseorang pun kecuali hanya takut pada Allah. Kalau peluang bagi net itu ustaz, pulun lah. Saya pulun semua tak bagi can. Hampa tak dengar lagi khutbah, panggil sekali ya. Boleh? Boleh? Jemaah ni boleh? Buat kemal lah. Jemaah ni ada orang lah. So dia tu berhenti dulu. 29 boleh? 29. Sebab 29 bulan ni saya belah Pulau Pinang. Kalau ustaz tempatan bagilah laluan sikit. Duk dengar lalu dah. 29 boleh? 29. Ni offer ni.
Nah. Tata dengar duk sembang kari kan, nenek cerita demam denggi jam. Kita tak main lah demam denggi, kita banyak cakap politik, pilih pemimpin. Nah, balasan Allah kena silap pilih pemimpin, semua Allah cerita dalam Quran. Saya suka macam tu tuan-tuan, bagi kefahaman. Soal hidayah bukan kerja saya. Nah, jadi itu ayat yang Allah sebut, nah, kewajipan para pendakwah, orang yang menyampaikan risalah Islam. Dia hanya takut pada Allah, selain pada Allah dia tak takut. Tuh, nah, mari kita dengar pula kepada orang-orang beriman. Mana bukan semesti ustaznya Fauzi pun orang beriman. Mayang 5 waktu dodo Fauzi tu kan. Nah, orang beriman ada tak tuntutan atau orang beriman? Yang ni kita pegang kitab ni terus. Muka surat 1121. Surah yang sama, surat Al-Ahzab ayat 70. Dengar elok-elok. Kita tak boleh nak nafi dah, benda ni ada dalam Quran. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida. Muka surat 1121. Ni Dr. Zaki Naik duk tengok aku ceramah ni, betul tak? Are you watching my lecture tonight, Dr. Zaki Naik? Yes, I'm Dr. Syaril Long. Ada rezeki lepas raya ni aku nak pergi jumpa dia. Aku nak berdebat dengan dia, nak tengok dia kemas tidak Quran. Saya dah dapat link. Rupanya anak murid saya tu kawan baik dia. Masya Allah. Dia lah ni tinggal di Malaysia tuan-tuan. Dia tak boleh balik India, balik awal. Kan? Tak boleh tahu, tak boleh mak dia duduk di mana. Tapi nak jadi rezeki saya, anak murid saya tu telefon terkeluar pasal dia. Awak ustaz nak jumpa dia lah. Kalau ada kesempatan, sebab ada benda-benda kita nak tanya. Nak tengok betul ke dia kemas Quran ni. Kan? Sebenarnya saya nak tanya satu soalan yang saya sendiri tak boleh nak rongkai. Saya nak jawapan mesti daripada Quran. Saya yakin Dr. Zaki Naik insya-Allah boleh. Dia cerita tuan-tuan, saya tengok satu video. Orang perempuan bukan Islam bangun, kenapa Islam membenarkan lelaki Islam kahwin sampai 4? Kenapa tak dibenarkan wanita? Dia jawab tuan-tuan, dia kait dengan sains, dia kait dengan Quran. Allah, tabik semua kan, puas hati lah kan. Cuma dia cakap orang putih tu kena perembang sikit pasal dia ada telur India mari kan. Nah, kena pembang lelok sikit, kata kenapa benda dia kata ni. Kan? Hampa jangan dia ingat aku tak erti orang putih pula. Kan? Aku sekolah orang putih. Kan? Saya dah sedia ada satu soalan, tapi saya nak cari 2-3 soalan. Saya nak jawapan Quran. Memang konkret lah dia punya hujah. Ni untuk kita semua. Kalau Fauzi ni ada ambil gambar, kalau kita semua merasakan kita orang beriman dengan ayat ni, ayat 70. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan katakanlah perkataan yang tepat benar dalam segala perkara. Tu para pendakwah Al-Ahzab 39, orang beriman Al-Ahzab 70. Macam Tok Bilal, lega dah. Sekali lagi main sembuh sikit. Nah, satu cerita dia tuan-tuan. Nah, jadi tuan-tuan, untuk mengakhiri, amatlah salah orang yang mempunyai, yang Allah anugerah ilmu agama, tetapi mengambil kesempatan menjual ilmu agama untuk mendapat sedikit haban dunia, dan dalam keadaan takut pula untuk menyatakan kebenaran. Ini adalah dalam suratul Baqarah ayat 41. Wala tashtaru bi ayati thamanan qalila wa iyya yafattaqun. Kan Allah sebut, dan janganlah kamu menjual ayat-ayatku dengan harga yang murah. Allah kata, akulah sepatutnya kamu takut. Kena takut ke Allah, jangan takut pada makhluk. Untuk menyokong ayat 41 ni, takut ke Allah, baru saya teringat At-Taubah 13. Allah tanya kita, at-takhshawnahum fallahu ahaqqu an takhshaw in kuntum mu'minin. Apakah kamu takut pada mereka? Akulah sepatutnya kamu takuti.
Saya cakap besar tak, memanglah nada saya cakap macam ni. Alhamdulillah tuan-tuan, selama 30 tahun ni tak ada lagi lah kena pergi balai polis lah, kena bagi keterangan tak, kan? Pasal orang pun tahu. Jaiz tuan-tuan, Jaiz tahu Jaiz, bukan Mah Jaiz itu tak ada dah. Jabatan Agama Islam Selangor pegawai dia. Sama-sama berhenti di Shell Station di Shah Alam tu, apa, Lebuh Raya Kesah tu. Dia ikut dari belakang, dia panggil saya, dia pakai jubah. Assalamualaikum Ustaz Syaril. Saya kata, Ustaz ha? Ya, Ustaz daripada saya bukan Ustaz tu, baru nak start. Daripada mana? Saya pegawai Jaiz. Oh, pegawai Jaiz. Awak nak tangkap aku lah? Saya biasa lah mulut saya. Saja kebetulan saya nak buat minyak. Okeylah, nak tanya entah. Cuba jawab ikhlas. Ceramah saya, kuliah saya ni apa dia tengok lah? Kami tengok video-video Ustaz. Itu macam mana? Dia kata kira okey. Tu yang tak kenapa. Kita tak takut sebab kita ada dalil. Saya tak setuju pendakwah duk main hentam pumpang tak ada dalil Ustaz. Ini orang nak lawan kita. Tuan-tuan boleh nilai lah saya punya ceramah macam mana. Tuan-tuan tak tengok khutbah boleh minggu ni. Aku tak sabar ni nak pergi mendengar ni. Nanti kita talk pelan-pelan. Saya dah buat banyak tuan-tuan. Saya buat tajuk sesat. Masya Allah. Kita boleh tahu kalau khutbah itu sedap tak sedap, tengok tabung kutipan saya. Hari tu Ustaz Nocenggo tu 2,500. Belah kampung boleh dapat 2,500. Pasal kalau main tempat tuan-tuan dengan tajuk sesat mau kat 50,000 pak. Pauzi seorang kan RM10,000. Tuan-tuan takutlah berkata benar. Apatah kami ni Allah anugerah sedikit sebanyak ilmu pengetahuan agama, tak boleh sama sekali menyembunyikan ilmu itu tersebut. Boleh tuan-tuan? Cukup genap-genap sejam jadi mudah-mudahan yang ni saya ganti sebab itu saya ada program di Sungai Petani, program dengan Menteri Besar Ustaz Kedah yang saya tak main tu. Ada dah PKPB ni saya tak boleh pergi Pulau Pinang, banyak kosong tu, tanya kok lah nak ganti balik kan. Tu yang saya boleh main. Jadi program kita hari Ahad minggu kedua setiap bulan kalau diizinkan Allah, insya-Allah jadi tuan-tuan, takat itulah untuk malam ni, mudah-mudahan memberi manfaat pada kita bersama dengan sandaran ayat-ayat Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keduanya tuan-tuan nak tengok produk-produk tepi lah. Peyek ada lagi. Kan? Peyek ada, kopi goji ada, susu kambing ada. Abang pernah beli peyek saya jual tak? Bang? Tak beli, hang menyesal sampai bila-bila. Abang pula buat tangan tu. Teh, kan? Malam ni tak beli kena. Haji Ibrahim dengan balik saya bagi. Ini adik-adik saya tuan-tuan. Adik-adik saya. Tak payah beli, adik-adik free, depa kena belilah. Semua free jam lah. Sekadar tu tuan-tuan, ribuan kemaafan, kita tangguh majlis dengan membaca tasbih kafarah suratul ila alladziina amanu wa 'amilus shalihat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin.